Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dirahmati dan dikasihi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, saudara-saudari sekalian. Ini adalah sambungan kuliah tafsir kita yang kita berhenti sebelum MCO bulan Februari kalau tak silap saya, 20 berapa bulan dah. Jadi setelah sekian lama, saya agak tuan-tuan masih ingat lagi lah, kita masih lagi mengupas surah Al-Kahfi. Kalau ikutkan kepada catatan saya, kita berhenti pada ayat yang ke-15. Maksudnya insya-Allah kita akan bersama-sama malam ni berbincang dan berkongsi tentang tafsir dan takwil Al-Kahfi bermula daripada ayat seterusnya 16 dan sampailah ke ayat 20 insya-Allah. Jadi ayat yang ke-16 itu bismillahirrahmanirrahim, wa idzi i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Ayat yang ke-16. Jadi terjemahan dia, wa izi i'tazaltumuhum, oleh kerana kamu telah mengasingkan diri dari mereka. I'tazala maksudnya asingkan diri daripada mereka. Wa ma ya'buduna illallah, dan apa yang mereka sembah selain daripada Allah. Fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum, maka pergilah kamu berlindung di gua, supaya Tuhan kamu melimpahkan dari rahmatnya kepada kamu, min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa, dan menyediakan kemudahan-kemudahan untuk menjayakan urusan kamu dengan memberikan bantuan yang berguna. Jadi ayat ni jelas dari segi maksud dia, bagaimana golongan pemuda tersebut diilhamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kat situ kita tengok macam mana pula sekumpulan pemuda ni boleh tahu mesej yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala mahukan mereka ini mengambil perlindungan di gua. Jadi ini adalah bukan wahyu tetapi ilham daripada Allah Ta'ala. Mereka tergerak hati buat keputusan untuk pergi berlindung di gua. Jadi yang selain daripada itu adalah apa yang tersirat dalam ayat ini. Yang pertamanya adalah masalah rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala ni kadang-kadang pada perkara yang kita tidak sangka. Contohnya dalam ayat ini, mereka ini berlindung dekat gua. Mereka dikejar oleh musuh, tetapi mereka bukan berlindung dalam kubu. Mereka bukan mencari lagi golongan-golongan yang boleh bersama dengan mereka, menentang orang-orang yang mengejar, memburu mereka. Tapi Allah Ta'ala isyaratkan mereka ni pergi dekat gua. Tapi walaupun dalam keadaan gua itu bukanlah merupakan tempat yang paling sempurna untuk kita berlindung daripada musuh, tetapi Allah Ta'ala kata rahmat dia ada dekat situ. Apa pengajarannya dekat sini? Maksudnya Allah Ta'ala kalau nak bagi rahmat kepada kita, tak tentu apakah sebab yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang sebab tu gua yang nampaknya kalau dibandingkan dengan kubu jauhlah bezanya. Tapi disebabkan oleh Allah Ta'ala kata pergi ke gua, walaupun gua tersebut dari segi keadaan fizikalnya bukanlah seteguh, sekuat sebuah tempat perlindungan. Jadi kat sini rahmat Allah Ta'ala adalah pada perkara yang kita tak sangka. Rahmat Allah Ta'ala adalah perkara yang kita tak sangka. Yang kedua, dalam ayat 16 ini kita tengok wa iz'atazaltumuhum. Mereka ini berkorban meninggalkan masyarakat mereka sendiri. Dalam tafsir, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini adalah merupakan anak-anak orang
yang ada kedudukan, yang ada pangkat, yang ada harta dalam masyarakat mereka. Tapi disebabkan oleh mereka hendak melindungi iman, maka mereka mengorbankan keluarga, tinggalkan keluarga. Mereka korbankan kehidupan yang sebelum ini selesa. Mereka korbankan masyarakat mereka demi untuk mereka menyelamatkan agama mereka, i'tikad mereka. Jadi di dalam peristiwa ini, dalam perkara ini ada pengajaran yang lain pula. Apa dia pengajaran tu? Kita perlu mengorbankan sesuatu dalam hidup kita kalaulah kita ingin memburu rahmat Allah Ta'ala. Kalau kita nak rahmat Allah Ta'ala, kita perlu berkorban. Sebab itu kadang-kadang ada orang bertanya, macam mana pula kita ni nak meniaga, kita ni nakkan kontrak, nakkan tender, kalau kita tak rasuah tuan. Kalau tak rasuah tak dapatlah projek. Kalau tak rasuah tak dapatlah tender. Jadi demi kami nak hidup dah menjadi satu yang kemestian untuk kita dapatkan tender, dapatkan projek. Jadi rezeki-rezeki begini bukanlah rezeki yang halal. Rezeki yang macam mana pun kita gunakan tidak akan mendapat apa-apa. Katakanlah kalau kita pergi umrah ke haji ke, dan sekarang ni ada juga kawan kita dekat SPRM kata punya teruk tu kadang-kadang pakej rasuah dia adalah pakej haji dan umrah. Pakej haji dan umrah adalah pakej rasuah. Punya teruk zaman sekarang. Tapi dekat ayat ni kalau kita tengok maksudnya kat situ apa? Rahmat Allah Ta'ala tu luas walaupun nampak sempit, macam mana sempitnya gua tadi. Jadi dalam masalah rahmat ni kita kena yakin dengan Allah Ta'ala dan kita kena korban benda-benda yang nafsu kita kata tak logik, tak boleh kalau kita tak buat begini, sebab kita sampai bila-bila tak dapat rezeki, tak dapat tender, tak dapat projek dan sebagainya. Jadi ayat ni mengajar kita supaya kita berkorban. Apa yang kita rasakan penting, apa yang kita rasakan bernilai untuk kita mendapat rahmat Allah Ta'ala. Sebab itu dalam ayat tersebut dikata wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Walaupun dalam keadaan mereka ni meninggalkan kesenangan masyarakat, harta benda, tapi tetap Allah Ta'ala akan menyediakan kemudahan-kemudahan untuk mereka. Maka itu adalah janji Allah Ta'ala. Jadi pada masalah mereka yang risau, kalau sekiranya kita tidak mengulu, kalau sekiranya kita tidak memberi rasuah, jadi pintu rezeki kita akan tertutup. Maka yakinlah bahawasanya walaupun pada dasarnya nampak tertutup, tetapi sebenarnya rahmat Allah Ta'ala itu luas. Mungkin Allah Ta'ala dalam keadaan itu akan menggantikan kita dengan sesuatu yang lebih, kesihatan yang lebih, kebahagiaan yang lebih, dan macam-macam lagi pintu rezeki yang kita tidak terbayangkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan dia penyelesaian, makhraja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Ta'ala akan menganugerahkan mereka rezeki daripada sumber yang tidak mereka sangka-sangkakan. Salah satu daripada ayat yang masyhur kita nampak dekat dinding-dinding kedai dan sebagainya dinamakan ayat 1000 dinar. Jadi yakin, Jadi pengorbanan perlu dibuat untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Seterusnya ayat yang ke-17. Wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamin wa idza gharabat taqriduhum zatal shimal wa hum fi fajwatin minhu dzalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida.
Dan engkau melihat matahari itu ketika terbit cenderung ke kanan dari gua mereka. Maksudnya dalam keadaan gua itu bukanlah gua yang tertutup, tetapi terbuka. Cahaya matahari boleh masuk. Dalam keadaan cahaya matahari masuk itu pun mereka ini ajaibnya tidak terkena panahan matahari. Disebabkan oleh apa? Kalau sekiranya matahari cenderung dekat sebelah timur, maka mereka akan beralih kedudukan ke sebelah barat. Kalau sekiranya matahari itu terpancar di sebelah barat, maka mereka akan beralih kedudukan dekat sebelah timur. Jadi itu keadaan dia. Yang demikian adalah tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah. Itu dinamakan ayat. Orang Melayu kita ni, kita ambil perkataan ayat tu dah jadi maksud sentence. Ayat. Tapi asal ayat dalam bahasa Arab ni dia menunjukkan tanda. Maksud tanda. Sebab itu ulama' mengatakan kitab ni ada dua jenis. Ada dua jenis buku. Satu buku yang kita baca, satu buku yang kita lihat. Buku yang kita lihat ini adalah alam semesta, matahari, bulan, bintang, segala yang Allah Ta'ala jadikan. Itu untuk kita bertafakur. Itu juga dinamakan sebagai ayat dalam Al-Quran. Dan yang kedua adalah ayat yang untuk kita baca adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi sebelumnya. Jadi itu maksudnya ayat-ayat. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata, siapa yang diberi hidayah petunjuk Allah, maka dialah yang berjaya mencapai kebahagiaan. Siapa yang disesatkannya, maka engkau tidak sekali-sekali akan beroleh sebarang penolong yang dapat menunjukkan jalan yang benar kepadanya. Maksud ni banyak dalam ayat. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Banyak dalam surah-surah lain maksudnya. Kalau sekiranya dah memang ditetapkan ketetapan orang-orang tertentu itu untuk tidak beriman, maka dia tetap tidak beriman. Ayat yang ke-17 ini, setelah ayat yang ke-16 tadi Allah ceritakan tentang rahmat. Ayat yang ke-17 ini Allah ceritakan pula jenis rahmat. 16 tadi kan Allah Ta'ala sebut rahmat. Dan rahmat tu pun disebutkan pada sebelum daripada ayat tu. Kalau tuan-tuan ingat dalam surah Al-Kahfi ini, doa mereka, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ayat 10 sebelum tu kan. Jadi rahmat ni berulang balik pada ayat yang ke-16. Ayat yang ke-17 ni pun menceritakan ada kaitannya dengan rahmat. Jenis rahmat ini adalah rahmat yang Allah ciptakan, ciptaan keliling manusia. Matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Maka semua ciptaan Allah ini adalah untuk kemudahan kita sebagai makhluk. Kemudahan kita dengan cahaya matahari, dengan bulan yang menolong pasang surut laut dan sebagainya. Maka semua Allah ciptakan ni bukan kebetulan, tetapi ada matematiknya, ada ketetapannya, ada sebabnya, ada benarnya. Jadi kat situ. Jadi pada ayat yang ke-17 ini, rahmat yang didapati daripada apa yang Allah ciptakan keliling kita. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat ke-17 ni tentang macam mana walaupun mereka ni duduk dalam gua tapi tak kena matahari. Dan mereka tak sedar pun. Mereka tak sedar sebab mereka tidur. Jadi di dalam ayat yang ke-17 ini, antara pengajaran pentingnya ialah tidak ada apa yang dinamakan kebetulan. Kebetulan tu hanyalah satu nama yang kita bagi sebab kita sendiri tak tahu. Tapi kehidupan kita ni bukan kebetulan. Adanya matahari, bulan, bintang, bumi, cahaya, graviti dan sebagainya bukanlah satu kebetulan. Semuanya kerana ada penciptanya. Dan yang menciptanya tu pula mencipta untuk kita. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى. Banyak tempat dalam Al-Quran menyebutkan bagaimana Allah Ta'ala mempermudahkan bulan, bintang, matahari dan sebagainya untuk berkhidmat demi kehidupan manusia.
Macam mana lapisan ozon dah siap tapis. Kalau tuan-tuan baca, cahaya-cahaya matahari yang memudaratkan mata kita, berapa pula frekuensi biji mata kita ni yang kita boleh tangkap, semuanya dah siap Allah Ta'ala buat. Jadi bukanlah merupakan kebetulan. Jadi kuasa Allah lah. Dalam keadaan Ashabul Kahfi ini tidur, tapi untuk mereka terus tidur 300 tahun lebih, tidak diganggu oleh panasnya matahari, Allah Ta'ala jadikan mereka ini mengelak ataupun terelak daripada panahan cahaya matahari. Yang akhirnya adalah pada ayat ni tentang ada persoalan, may yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang diberikan panduan, diberikan hidayah oleh Allah, maka dia akan mendapat petunjuk. Yang sesat, maka dia akan tetap sesat. Soalannya, kenapa pula perlu ada rasul? Kenapa perlu ada rasul kalau manusia macam mana pun ada rasul? Ada juga yang kafir. Orang tanya, ini samalah soalan, kalau kita dah tahu dah, umpama kata kita akan gagal ataupun kita akan berjaya, kenapa berusaha? Ayat tu soalan nampak tricky, tapi sebenarnya mudah saja. Jadi Allah Ta'ala menjadikan rasul itu sebagai sebab untuk manusia sama ada beriman ataupun kufur. Yang menerima Nabi, menerima mesej risalah Nabi dan Rasul, maka dengan sebab itu mereka beriman. Yang menolak mesej Nabi dan juga para Rasul, maka dengan sebab itulah mereka kufur. Jadi tidak timbul masalah kenapa Allah Ta'ala hantar Nabi dan Rasul kalau sekiranya masih terdapat orang yang kufur. Ya? Sebab pilihan tu adalah pilihan manusia. Sama juga kalau kita tahu Allah Ta'ala jadikan kalau kita makan kenyang, tak makan lapar. Jadi kita nak makan ke tak nak makan? Apakah boleh kita katakan Allah Ta'ala jabari? Maksudnya memaksakan pilihan kepada kita. Pilihan pada diri kita. Tahunya kita tentang kalau kita makan kenyang, tak makan lapar, bukanlah bermaksud satu alasan untuk kita tak makan. Sama juga dalam masalah tahunya kita usaha tu insya-Allah akan berjaya ataupun gagal, dan tak berusaha tu langsung akan lebih kebarangkaliannya untuk kita gagal. Apakah kita tak nak berusaha? Jadi itu keadaan dia. Jadi kat sini dalam keadaan Allah Ta'ala kata, barang siapa yang diberi hidayah, maka dia akan mendapat petunjuk. Yang tak dapat hidayah, maka dia akan tetap sesat. Tidak ada kena-mengena dengan sama ada Allah Ta'ala perlu ataupun tidak hantarkan Rasul ataupun Nabi. Bahkan penghantaran Rasul dan Nabi itu adalah sebab sama ada orang akan beriman ataupun orang akan kufur. Dekat situ. Ini masalah akidah lah, tuan-tuan boleh tanya dekat kelas akidah. Tapi ayat ni jelas menyebut kat situ. Maksudnya Allah menjadikan sesuatu itu ada sebabnya. Allah Ta'ala menjadikan sesuatu itu ada sebabnya. Ada sebabnya. Kadang-kadang kita tengok kalau kita kembali kepada ayat 16, bukan saja masalah rahmah, tapi sebabnya pemuda-pemuda ini selamat adalah gua itu sendiri. Dan kalau kita kembali kepada sifat gua, apakah sangat gua itu sebenarnya? Sebab itu Allah Ta'ala menjadikan sebab dalam keadaan dia pelbagai, dan kadang-kadang ada yang mudah sebabnya, ada yang susah sebabnya. Yang mudah sebabnya contohnya macam tongkat Nabi Musa, dicicahnya air terbelah laut. Kalau kita nak kirakan natijah daripada sebab itu, tak masuk di akal. Macam mana pula tongkat yang kecil bila dikenakan pada laut, maka laut terbelah. Tapi demikianlah Allah Ta'ala menjadikan sebab. Ada di antara kita yang berusaha banyak tak dapat, ada di antara kita yang berusaha sikit dapat. Jadi itu adalah apa? Adalah ketetapan dan juga tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Ayat ke-18, wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud, dan kamu menyangkakan mereka ni sedar, sedangkan mereka ini berbaring tidur.
wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal. Kami menjadikan mereka sekejap kiri sekejap kanan. Qallaba ni, qallaba maksudnya membalik-balikkan, ya, kalau dalam bahasa Arab. Sebab itu hati kita ni dinamakan sebagai qalbun, qaf, lam dengan ba. Sebab hati ni sifat dia berbalik-balik. Qaf, lam, ba ni pun maksudnya bekas. Hati ini adalah satu bekas, yang sifatnya berbolak-balik. Jadi perkataan tu kita dapati qallaba wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal. Ada persoalan, adakah orang yang nampak mereka ni sedar tak tidur kerana apa? Adakah kerana mata mereka ni tidur dalam keadaan terbuka ataupun apa? Jadi dalam satu kajian didapati mereka ini kalau dilihat orang akan kata tidak tidur disebabkan banyaknya pergerakan mereka. Banyaknya pergerakan mereka. Bukan disebabkan mata terbuka. Sebab mata kita ni kalau terbuka lama dia akan kering. Mustahil mata tu terbuka. Sebab apa? Ada juga terdapat dalam kalangan ahli-ahli tafsir yang mengatakan mereka ini dikatakan tidak tidur disebabkan mata terbuka. Tapi pendapat ini ditolaklah oleh sains moden. Sebab apa? Sebab tidak mungkin mata itu tetap terbuka. Kalau mata kita ni terbuka, dia kering. Dalam keadaan kering macam mana dia nak tahan 300 tahun lebih. Melainkan kerana pergerakannya yang banyak. Pemuda-pemuda tadi bila dia tidur pergerakan dia banyak. Kiri, kanan dan sebagainya. Supaya mereka ini darahnya mengalir dan mereka tidak dalam keadaan boleh bertahan lama. Mereka boleh bertahan lama 300 tahun. Jadi pada ayat ke-18 tu wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasid, dan anjing mereka itu pula dekat permukaan. Maksudnya gua ni tak bertutup langsung. Atas matahari boleh nampak, dan juga pintunya sekadar dijaga oleh seekor anjing. Jadi maksudnya kat situ bila Allah Ta'ala nak jadikan rahmatnya, dia boleh bagi rahmat dia melalui satu benda yang very trivial. Orang putih kata maksudnya something yang very simple. Satu yang pamu kata basic sangat, yang simple. Tapi kalau Allah Ta'ala nak bagikan rahmat, dia tetap bagikan rahmat. Kalau Allah Ta'ala nak jadikan benda tu sebab, dia tetap menjadikan benda tu sebab. Dia tetap jadikan benda tu sebab. Yang kedua pula, kenapa nak sebut pasal anjing? Jadi pertama tadi Allah Ta'ala tentukan sifat manusia, kalau nak tidur lama dia kena bergerak kiri dan kanan supaya aliran darahnya okey. Tapi haiwan tak macam tu. Anjing tu dia tetap 300 tahun macam itulah keadaan dia tertidur. Dia tak perlukan macam mana manusia perlukan pergerakan tadi. Apa takwil ayat ni? Maksudnya Allah Ta'ala jadikan tabiat sesuatu makhluk tu berbeza-beza. Manusia begini, haiwan begini. Ada pendapat yang mengatakan anjing tersebut mati. Tapi pendapat jumhur mengatakan sebab 300 tahun. Pendapat jumhur mengatakan anjing tu sama-sama tidur dan bangun lepas 300 tahun lebih. Jadi kenapa penting sebut anjing kat situ? Ada juga kita tolak pendapat ahli tafsir yang lama-lama mengatakan sebenarnya anjing ni adalah orang yang datang nampak dia sebagai singa dan sebagainya. Jadi kalau sekadar kita nak tambah ilmu pengetahuan, tak salah. Tapi kalau kita ikutkan kepada kajian-kajian yang lebih moden, mereka kata anjing tu tetap hidup sebab apa? Kalau anjing tu mati, nescaya mereka tak mempersoalkan berapa hari kita tidur pada ayat yang seterusnya. Dia tengok, kalau dia nampak anjing tu tinggal rangka, dia tahu lamanya kita tidur. Tapi dia tak nampak anjing tu tinggal rangka, maksudnya anjing tu hidup. Jadi tapi maksud takwil dekat situ ulama mengatakan untuk menunjukkan apa? Rahmat Allah Ta'ala tu. Jadi sebabnya berbeza, bentuknya berbeza, keadaannya berbeza. Jadi kepada manusia begitu-begitu, rahmat Allah Ta'ala. Kepada haiwan sekian-sekian-sekian. Jadi besarnya rahmat Allah Ta'ala tu. Sebab tu disebut anjing dekat situ.
Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Anjing ni tuan-tuan sekadar kata orang nota tambahan lah. Kalau ikutkan kepada budaya Arab sendiri, dia kedudukan anjing ni bila Islam dah datang tu barulah dia sedikit demi sedikit dia menjadi sedikit negatif. Bukan sedikit lah, banyak negatifnya kan. Tapi orang Arab dahulu, anjing ni adalah di antara haiwan yang bukan nak kata mulia, tapi tidaklah hina. Sebab di antara pepatah Arab pun disebut pemurah macam anjing. Tak boleh dah nak pakai benda tu sekarang. Ni 1400 tahun dulu. Orang yang belajar bahasa Arab, kita belajarlah benda tu. Dan juga ada kabilah namanya Bani Kilab, anjing. Kabilah anjing. Dan nama orang anjing pun biasa. Dulu. Dia panggil, kalau dalam ilmu bahasa linguistik kita panggil konotasi maksud perkataan. Sekarang jadi negatif lah. Jadi dekat situ kita perlu tahu juga kan sejarahnya macam mana. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Jadi macam-macam ayat ni orang buat macam-macam takwil. Di macam mana kita pula orang Islam nak piara anjing, boleh tak anjing ni disebut dalam Quran Ashabul Kahfi? Kucing tak sebut sekali pun. Yang disebut anjing. Mulianya anjing ni tidur sekali dengan Ashabul Kahfi 300 lebih. Jadi tuan-tuan bacalah, dia punya perbincangan dia panjang. Tapi yang boleh saya katakan sekadar nak bagi makluman, ialah anjing ni kedudukan dia dulu lain. Sekarang pun lain. Tapi dekat negeri Arab tuan-tuan, walaupun lain, saya belajar dekat Jordan dulu, kita dapati orang-orang kalau macam petani, orang kampung ni piara anjing ni kadang-kadang biasa. Jiran saya Islam tapi piara anjing. Jadi dia macam kadang-kadang budaya tu tidaklah begitu kuat macam kita. Kita orang Melayu, kalau kita ni agak sedikit ni lah kan. Tapi itu persepsi dia lah. Okey. Jadi ayat yang ke-18 ni, rahmat yang ayat yang ke-17 tadi adalah rahmat yang apa Allah Ta'ala ciptakan di luar kita. Bulan, bintang, graviti, air, udara dan sebagainya. 18 ni Allah Ta'ala nak ceritakan pula rahmat pada tubuh kita sendiri. Pada tubuh badan kita sendiri. Macam mana badan kita itu secara otomatisnya, tindakan luar kawalnya, Allah Ta'ala berikan rahmat supaya dapat selamat dan sihat menempuh 300 tahun tidur. Kat sini rahmat Allah Ta'ala yang kita boleh perhatikan pada badan kita. Rahmat Allah Ta'ala pada kita, pada tubuh badan kita, ialah dia menjadikan semua perkara-perkara penting untuk kehidupan kita bukan dalam kawalan kita. Kalau degup jantung kita kena kawal, kalau aliran darah kita kena kawal, kalau kerja buah pinggang kita sendiri yang kena fikirkan, suruh gerakkan, hati macam tu, nescaya tak lama, tak ada orang yang hidup pun. Tak ada orang yang hidup pun. Kita takut nak tidur. Sebab apa? Takut terlupa mendegupkan jantung. Terlupa suruh buah pinggang bekerja. Rahmat Allah Ta'ala pada badan kita. Dia bagi rahmat dan nikmat kepada kita supaya kita bersyukur, beriman ataupun kufur. Itu je. Yang lain-lain Allah take care. Dia dah siap uruskan untuk kita. Sebab tu dalam surah Ar-Rahman dia kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa lagi? Manusia apa lagi? Apa lagi masalah engkau manusia? Nampak? Jadi kat situ ayat pada yang nombor 18 ni adalah bagaimana Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada kita dan menjadikan benda-benda yang penting sebegini bukan dalam tindakan yang dikawal oleh kita, tetapi dalam tindakan luar kawal. Dan juga kita tengok kepelbagaian rahmat Allah Ta'ala pada ayat ke-18, manusia begini, haiwan begini. Okay? Dan akhirnya
law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Sampaikan apa? Kalau kita tengok mereka ni takut. Sebab apa? Terbaring, kejap bergerak sana, bergerak sini dan sebagainya, maka kita akan lari. Ini rahmat, bentuk rahmat yang lain. Maksudnya takutnya orang kepada kita, tetapi pada ketakutan orang kepada kita ada keselamatan yang Allah Ta'ala jadikan. Jadi rahmat Allah Ta'ala ni kadang-kadang satu, kita kena pandang daripada dua belah pihak. Semua yang Allah Ta'ala buat dalam hidup kita ni, dia ada pihak yang tertentu yang terlibat. Bila ada orang rugi, ada orang untung. Rahmat Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala jadikan sakit, ada profession doktor, ada hospital. Yang ironiknya, bidang perubatan ini tujuannya untuk mengobati orang sakit. Kalau orang tak ada sakit, orang tak pergi hospital. Jadi seolah-olah bila kita jumpa doktor tu, secara teknikalnya seolah-olah kita pergi untuk menutup pintu rezeki dia. Sebab kita jumpa doktor, sebab kita nak sihat. Kalau kita sihat, kita tak jumpa dia. Pun dalam keadaan begitu, Allah Ta'ala jadikan rahmat, ada pihak yang mendapat manfaat dalam keadaan itu. Jadi dalam ayat ke-18 ni ada beberapa jenis rahmat yang Allah Ta'ala sebut. Rahmat pada tubuh badan kita, jenis-jenis rahmat kepada manusia dan juga haiwan, dan bagaimana Allah Ta'ala jadikan rahmat itu nampaknya demikian negatif, tak elok, tetapi sebenarnya ada rahsia, wisdom, kebijaksanaan daripada apa yang Allah Ta'ala jadikan. Itu ayat ke-18. Seterusnya ayat ke-19. Ayat ke-19, wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Jadi Allah Taala pun bangunkan mereka. Jadi ayat ni menunjukkan Allah Taala bangunkan mereka ni serentak. Bukan seorang bangun kejutkan yang lain. Sebab ayat tu kata apa? Wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Untuk mereka bertanya-tanya. Tertanya-tanya, ayat yang betulnya saya rasa tertanya-tanya dalam kalangan mereka. Qala qailum minhum kam labistum. Jadi seorang daripada, berapa lama ni kata kita dah duduk dalam gua ni. Ada pula yang mengatakan qalu labisna yawman aw ba'da yawmin. Jadi mereka kata kita ni mungkin sehari kot ataupun berapa hari. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Jadi ada pula satu golongan mengatakan bahawasanya Tuhan kamu lebih mengetahui. Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamakah kamu telah berada di gua ini. Fab'asu ahadakum biwariqikum hadhihi. Maka hantarlah, utuskanlah seorang daripada kamu dengan duit kertas ini ke kota ilal madinati falyanzur, untuk dia pilih, tengok dan lihat ayyuha azka ta'aman, apakah makanan yang zaki, bersih, halalan tayyiban, falyatikum birizqin minhu, supaya dia dapat datangkan dengan rezeki anugerah daripadanya, walitalattaf, hendaklah dia jaga-jaga diri, jangan terlalu menonjol dan sebagainya, wala yusy'iranna bikum ahada, supaya tidaklah orang-orang tahu tentang kewujudan kita. Ayat ke-19 ni dia menarik. Yang pertama, dia nak cakap tentang bagaimana orang, manusia ni, dia ada pelbagai perangai. Jadi cantik bila Allah Ta'ala buat dekat dalam ayat ni beberapa perangai manusia. Qala qailum minhum kam labistum, qalu labisna yawman aw ba'da yawmin. Ada seorang ni, ada yang mengatakan kita sehari je kot, ataupun beberapa hari. Ini di antara sifat segolongan kita dalam masyarakat yang suka mengatakan sesuatu yang mereka tak tahu. Dalam bahasa yang mudahnya, suka mengada-ngadakan cerita. Engkau tak tahu, engkau senyap le. Buat apa nak cakap sehari, sehari setengah, 2 hari, 3 hari. Nampak kat situ?
Yang keduanya, dalam keadaan kalau umpama kata kita berbalah pada perkara yang masing-masing tak tahu kebenarannya, maka tinggalkan. Sebab itu dia ada ayat dekat sini, qalu rabbukum a'lamu bikum a'lamu bima labistum. Tuhan kamu lebih mengetahui. Pengajarannya ialah kalau kita sendiri tak tahu, orang lain pun nampak tak tahu, tak payah kita nak bergaduh, tak payah kita nak berdebat, tak payah kita nak bercanggah-canggah. Tumpukan pada benda yang lain. Sebab tu dia kata apa? Fab'asu ahadakum. Kita ni lapar. Lapar ni semua orang setuju. Yang tadi tu semua kita tak setuju. Ada yang kata sehari, ada yang kata 2 hari, yang kata 3 hari. Nampak? Jadi dalam management ayat ni bagus dari segi apa? Dia memberikan satu yang namanya conflict solution, dia panggil. Dia panggil apa? Penyelesaian konflik. Nak selesai konflik macam mana? Tumpukan pada benda yang masing-masing semua setuju. Orang jadi bergaduh disebabkan orang tumpukan pada perkara-perkara yang mereka saling bercanggahan, bertelingkah. Jadi ayat ni menarik kat situ. Fab'asu ahadakum biwariqikum hadhihi. Dan juga dalam ayat ni untuk kita jadikan sebagai pedoman dan mungkin juga untuk kita jadikan sebagai panduan kita sebagai ibu bapa. Untuk kita jadikan juga sebagai kriteria kalau kita nak melihat apakah dia ciri-ciri orang yang kita boleh harapkan, pekerja yang kita boleh harapkan, anak-anak yang kita ingin besarkan. Dia ada pada ayat ini. Jadi ayat ini dia kata apa? Sifat-sifat orang ataupun budak-budak ataupun pekerja-pekerja yang berkualiti ini, yang pertamanya adalah fab'athu bi wariqikum hadhihi. Maksudnya dia bagi duit, pergi dekat pekan beli sesuatu. Sifat yang pertama dari segi didikan anak-anak yang kita perlu didik, pupuk, dan juga pada pekerja yang kita nak bagi gaji ialah amanah. Yang satu adalah amanah. Fab'asu biwariqikum hadhihi. Lepas tu pula ilal madinati, ke tempat, ke kota tu. Dia mesti tahu kedudukan kota itu. Maksudnya apa? Dia mesti ada pengalaman. Pertama, amanah. Kedua, ada pengalaman. Ketiga, falyanzur ayyuha azka ta'aman. Tengok pula mana makanan yang sesuai. Dia kena pilih. Maksudnya apa? Skill yang ketiga perlu ada bagi apa kita nak didik anak kita dan juga pekerja-pekerja kalau kita ni bosses, kalau kita pengarah, ketua jabatan apa dan sebagainya, ialah orang-orang bawahan kita tu perlu tahu membuat keputusan. Amanah, pengalaman, tahu buat keputusan. Lepas tu falyatikum birizqin minhu. Lepas dah buat keputusan, bawa baliklah. Maksudnya apa? Bila dalam keadaan buat keputusan, kena ada hasil. Masalahnya kita pada hari ini kadang-kadang dekat pejabat, kalau minit mesyuarat tu panjang, tak siap je kerja. Minit mesyuarat bulan depan sama je report. Masih lagi on the way bos. Kita tak nak dengar benda-benda on the way, kita nak dengar benda siap. Kita ni ketua, dalam keadaan bila kita menjadi pentadbir, kita nak siap. Kita tak nak tahu apa yang kau buat. Itu masalah kau. Jadi kita perlukan seorang pekerja, anak-anak yang kalau dalam keadaan buat kerja ada hasil. Bukan buat sesuatu tak ada hasil. Mendatangkan hasil, falyatalattaf, jaga diri. Maksudnya apa? Keterampilan. Kena pula ada keterampilan. Kena didik anak kita ada keterampilan. Kena ambil pekerja-pekerja yang ada keterampilan. Tahu. Penting. Dan juga yang akhir sekali, wala yush'iranna bikum ahada. Jangan beritahu kita ni ada. Akhir sekali dalam ayat ni, dia punya ciri-cirinya adalah menjaga rahsia. Jadi saya ulang balik Ni kalau ayat ni, kalau dalam periksa ni kita boleh kata apakah dia ciri-ciri pekerja yang baik dalam Al-Quran. Tuan-tuan kena jawab ayat 19 surah Al-Kahfi. Apa syarat-syarat dia? Yang pertama amanah, kedua pengalaman, ketiga pandai buat keputusan, keempat berhasil bila buat kerja, kelima keterampilan, dan keempat menjaga rahsia.
Jadi Allah Ta'ala kumpulkan separuh daripada silibus kursus pengurusan management dalam separuh daripada ayat surah Al-Kahfi sahaja. Yang kita duduk kaji, anak-anak kita buat bachelor, sarjana muda pengurusan management dan sebagainya. Ini dia. Tak sampai 2 baris dalam Al-Quran. Bila diceritakan ciri-ciri bagaimanakah the best employee ataupun ciri-ciri pendidikan yang kita perlu ada pada anak-anak kita. Jadi saya rasa kita concludekan dekat situ. Kita sempat sampai ayat ke-20 lah ya. Minta maaf pada ayat yang ke-19. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Kita cakap tadi pasal masalah rahmat Allah Ta'ala. Rahmat kadang-kadang pada perkara yang kita tak sangka. Sebab Allah Ta'ala jadikan juga kadang-kadang pada perkara yang kita tidak sangka. Ya? Dan untuk kita dapat rahmat Allah Ta'ala perlu pengorbanan. Bukan mudah untuk mendapatkan syurga. Syurga ada harganya. Rahmat Allah Ta'ala pula ada pelbagai bentuk. Ada apa pada yang dijadikan pada ciptaannya di luar kita. Ada yang pada apa yang dijadikannya pada diri kita. Dan juga berbagai-bagai rencam rahmat Allah Ta'ala ini. Okey. Dan seterusnya tentang ayat 19. Okey. Adalah tentang ciri-ciri yang kita sebutkan tadi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.